Seterusnya kita nak beralih kepada kemelut dalaman MIC di mana semalam semua sedia maklum bekas Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel telah mengadakan mesyuarat jawatankuasa kerja pusat CWC 2009 di mana dalam mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan parti bagi semua jawatan pada bulan depan. Dan apa yang dapat kita lihat di sini, kemelut MIC ini semakin meruncing dan bagi mengulas mengenai konflik MIC ini bersedia di Thailand adalah pemerhati politik USM Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian. Hello Doktor. Hello Lisa. Okey Doktor, apa yang boleh Doktor katakan ataupun Doktor lihat daripada perkembangan terbaru melalui konflik MIC ini Doktor? Ya, kemelut ini akan berpanjangan kerana masing-masing akan terus mempertahankan kedudukan mereka kerana penyokongnya juga turut merasakan bahawa masing-masing merupakan pemimpin yang akan meneraju parti. Tapi akhirnya kita harus melihat bahawa apa saja keputusan yang dibuat sepatutnya mendapat pengiktirafan daripada ROS, Jabatan Pendaftar Syarikat, yang akan mewartakan siapakah yang layak untuk menerajui satu parti politik. Ini sudah pun dilalui oleh parti DAP. Kalau kita lihat sebelum ini dalam pemilihan mereka telah pun dibatalkan oleh ROS, tetapi kemudian pemilihan semula diadakan kerana pewartaan daripada ROS itu penting dalam usaha mempertahankan legitimasi politik parti politik dan juga pemimpin sesuatu parti politik. Seperti yang Doktor katakan, setiap CWC yang dijalankan perlu mendapat pengesahan daripada ROS dan seperti kita sedia maklum, Datuk Seri G. Palanivel telah pun digugurkan sebagai ahli anggota MIC. Dan kalau dalam konteks ini kita lihat masih lagi ramai penyokong beliau hadir untuk menghadiri CWC yang dipengerusikan oleh beliau sendiri semalam. Apa yang boleh kita lihat dalam perkara ini? Adakah ia boleh dikatakan sebagai apa yang berlaku semalam itu tidak menghormati keputusan ROS, Doktor? Ya, saya percaya penyokong merasakan bahawa beliau masih lagi meneraju parti MIC sebagaimana yang dilihat dalam konteks sokongan kepada pemangku Presiden Datuk Dr. Subramaniam. Dalam konteks ini saya rasakan bahawa ROS harus tampil untuk memberikan penjelasan sebenar agar proses pemilihan yang akan dilakukan itu tidak berulang di mana masing-masing mahu mengadakan pemilihan berdasarkan kepada apa yang telah diputuskan oleh mesyuarat yang dihadiri oleh penyokong masing-masing. Jadi dalam konteks ini jika ROS dapat tampil untuk memberikan penerangan yang sewajarnya dan juga memberikan perincian kepada keputusan yang dibuat, barangkali itu boleh memberikan sedikit sinar kepada apa yang sedang berlaku dalam konteks parti MIC hari ini. Okey Doktor, pada petang ini pemangku Presiden MIC Datuk Seri Subramaniam akan memberi reaksi kepada apa yang berlaku semalam yang dilakukan oleh Datuk Seri G. Palanivel. Jadi pada pandangan Doktor, apa yang boleh kita jangkakan masa depan MIC ini? Sebab kem ini kata macam ni, kem ini kata macam ni. Jadi benda ni seakan tidak akan reda, malah makin mengeruhkan keadaan. Apa yang boleh kita jangkakan, Doktor? Ya, jika krisis kepimpinan dalam parti politik berterusan, maka itu akan mengganggu proses melihat kepada keutuhan komuniti serta apa yang harus dilakukan ke atas masa depan komuniti mereka. Dalam konteks ini, jika tidak ada satu jalan penyelesaian yang hakiki yang memberikan kata putus kepada apa yang berlaku, maka yang menjadi mangsa dalam konteks ini bukan saja pemimpin akar umbi dalam parti tersebut, tetapi masyarakat India secara keseluruhannya yang merasakan bahawa pemimpin mereka harus mencorak serta menentukan perjalanan komuniti tersebut. Jadi saya melihat bahawa jika peperangan ataupun krisis ini berlanjutan dengan membawa kepada pemilihan kepada dua pihak yang berbeza, itu akan memberikan satu imej yang buruk bukan saja kepada parti tapi juga kepada mereka yang melihat bahawa ini merupakan satu percaturan politik dan bukannya untuk melihat kepada masa depan parti ataupun masyarakat yang sedang masih menyokong parti tersebut. Apakah jalan penyelesaian terbaik, Doktor? Ya, jalan penyelesaian terbaik saya rasakan kita harus akur kepada apa yang telah diputuskan oleh ROS. Pemilihan semula harus dilakukan berdasarkan kepada apa yang sudah diwartakan dan juga kita melihat ini juga merupakan harapan yang telah diberikan oleh pengerusi Barisan Nasional yang merasakan bahawa hanya pemilihan semula akan mampu untuk membawa perubahan dan kesemua itu mestilah berlandaskan kepada peraturan undang-undang serta pemahaman yang telah pun ditunjulkan oleh ROS. Kerana akhirnya apa yang diwartakan oleh ROS itulah yang akan menjadi penentu kepada kepimpinan parti politik.
Pucuk pangkalnya doktor, kita harus MIC, pucuk pimpinan MIC harus akur dengan keputusan yang telah ditetapkan ROS. Baik, terima kasih doktor dengan ulasan yang diberikan mengenai kemelut dalaman MIC.